nama produk yang kami pasarkan dan iklankan, nama ejen untuk produk yang kami pasarkan dan iklankan, dan nama kawasan bagi tempat jualan untuk setiap dropshipper. Baiklah, saya akan memulakan nama ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Muhammad Haziq bin Saidul, Wong Singi, Christopher Giri Jawa, Satut Bensin, dan Agustin Seli. Produk yang kami pasarkan ini adalah tambah nilai prabayar, manakala ejen untuk produk yang kami pasarkan atau iklankan ini adalah Nurul Ashikin binti Saidul. Baiklah, bagi kawasan untuk tempat jualan untuk setiap dropshipper adalah Muhammad Haziq di kawasan Tanjung Manis, Wong Singi di kawasan Teluk Bulat Bintangor, Christopher Giri Jawa di kawasan Sungai Pasir Kapong, Satun Bensin di kawasan Wong Bar Julau, dan Agustin Seli di kawasan Kenawi. Sekian itu saja, terima kasih. Saya Wong Singi, nama metik saya 71973. Saya akan menjelaskan tentang opportunity. Reload adalah merupakan kegunaan harian masyarakat pada masa sekarang yang bertujuan untuk digunakan sebagai permainan seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya. Reload juga penting untuk tujuan kelas dalam talian, iaitu sepanjang tempoh PKP ini. Reload juga penting membuat panggilan dari telefon ke telefon, menonton video di YouTube, serta untuk kegunaan melayari media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Saya akan membentangkan bahagian value proposition. Di dalam bahagian ini, saya akan menerangkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan juga cara untuk mengatasi masalah tersebut. Antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah kedai yang menjual tambah nilai prabayar telefon mereka berjauhan dengan tempat mereka. Yang kedua adalah membazir masa, dan ketiga adalah membazir tenaga. Dan cara untuk mengatasi masalah ini adalah membuat perniagaan secara atas talian. Hal ini kerana contohnya, sebelum ini kampung saya tidak mempunyai liputan rangkaian telefon, dan penduduk di kampung saya terpaksa pergi ke pekan yang berdekatan dan mengambil masa 1 hari untuk ulang-alik ke pekan semata-mata untuk membeli tambah nilai pasca bayar telefon mereka. Namun, setelah mendapat perkhidmatan liputan rangkaian telefon, ianya dapat membantu menjimatkan tenaga para penduduk kampung. Sebab seperti yang kita tahu, penduduk kampung sentiasa bekerja keras di siang hari dan mereka akan keletihan pada waktu malam. Oleh itu, dengan adanya perkhidmatan penjualan atas talian ini, ianya dapat menjimatkan tenaga dan juga masa mereka untuk berehat, dan mereka boleh membuat pembelian secara atas talian bila-bila masa sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Saidul dengan nombor metrik 70440 akan membentangkan sasaran pelanggan bagi kumpulan kami. Okey. Sebenarnya pasaran bagi penjualan tambah nilai prabayar adalah luas kerana tambah nilai prabayar merupakan satu kepentingan masyarakat bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, kumpulan kami menspesifikasikan skop pasaran kami kepada 4 golongan ini. Yang pertama iaitu masyarakat yang berada di luar bandar dan pedalaman. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman, adalah sukar bagi mereka untuk pergi ke premis perniagaan. Contohnya, tempat tinggal salah seorang ahli kumpulan kami iaitu Christopher Giri yang tinggal di kawasan pedalaman, iaitu di kawasan Sungai Pasir Kapong. Premis perniagaan yang paling dekat ialah 1.5 km dari kawasan itu. Ini menyukarkan mereka untuk mendapatkan tambah nilai prabayar. Walaupun terdapat premis perniagaan di kawasan luar bandar, penjualan nilai prabayar atas talian tiada kerana masyarakat terus membeli di premis perniagaan yang berdekatan. Jadi, ini peluang kami untuk memulakan fenomena baru di kawasan luar bandar. Bagi golongan yang kedua pula ialah golongan yang berumur 10 hingga 50 tahun. Jika dilihat, skop umur sasaran kami adalah sangat luas. Hal ini kerana
penggunaan tambah nilai prabayar digunakan oleh pelbagai lapisan umur untuk tujuan masing-masing. Misalnya, di kawasan Kampung Rejang, Tanjung Manis, seorang nelayan berumur sekitar 40-an gemar untuk menonton video mengenai aktiviti menangkap ikan di YouTube. Ini adalah berdasarkan dari segi pemerhatian dan sedikit feedback daripada pelanggan kami. Golongan ketiga pula ialah golongan dewasa yang bekerja. Terdapat juga masyarakat di pedalaman dan luar bandar yang bekerja sebagai pegawai kerajaan. Jadi, golongan ini menggunakan tambah nilai prabayar untuk berhubung dalam urusan pekerjaan. Misalnya, guru di Kampung Belawai menjalankan sesi kelas atas talian dan berhubung dengan pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Seterusnya ialah golongan muda. Seperti mana yang kita tahu, golongan muda pada masa ini sangat tertarik dengan permainan video seperti Mobile Legends, PUBG, Dota 2 dan sebagainya. Aplikasi permainan video ini memerlukan jaringan internet yang dibeli menggunakan tambah nilai prabayar. Pembelian dalam aplikasi juga menggunakan tambah nilai prabayar, iaitu melalui platform Kodashop. Oleh itu, golongan ini juga menjadi sasaran kepada pasaran kami. Sekarang, saya akan menerangkan tentang analisis pasaran dan persaingan. Yang pertama ialah analisis pasaran. Kumpulan kami telah menggunakan kaedah SWOT. SWOT ini merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman terhadap perniagaan ataupun projek yang dijalankan. Bagi S yang pertama iaitu kekuatan, pelanggan boleh membeli tambah nilai dengan kami pada bila-bila masa saja, tidak kira mereka berada di mana saja. Yang kedua ialah menjimatkan masa terutamanya pelanggan yang ingin membeli tambah nilai dengan kami. Yang ketiga ialah servis yang diberikan oleh kami adalah dengan cepat. Setelah kami menerima pembayaran oleh pelanggan, kami terus memasukkan tambah nilai yang mereka inginkan. Yang seterusnya ialah menjimatkan wang. Pelanggan tidak perlu pergi ke kedai ataupun pergi ke mana-mana untuk mendapatkan tambah nilai. Yang terakhir ialah layanan yang diberikan oleh kami terhadap pelanggan adalah sangat bagus. Kami mementingkan ciri ini untuk memastikan keselesaan pelanggan. Bagi kelemahan perniagaan kami pula, yang pertama ialah masa yang tidak fleksibel. Setengah pelanggan membeli tambah nilai dengan kami pada waktu tengah malam seperti pukul 12 ataupun pukul 1. Yang kedua ialah kami kurang pengalaman berkomunikasi dengan pelanggan. Hal ini kerana rata-rata bagi kumpulan kami tidak mempunyai sebarang perniagaan pada sebelum ini. Keadaan ini memberikan kami cabaran yang sangat kuat dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Yang terakhir ialah rasa malu dan takut. Rasa malu dan takut ini merupakan sebahagian dari kami karena ini merupakan satu pengalaman yang baru dengan menjual sesuatu barang ataupun servis kepada pelanggan. Yang ketiga ialah O, iaitu peluang. Dengan menjalankan perniagaan ini, kami dapat berkomunikasi dengan pelanggan. Keadaan ini amat penting bagi meneruskan perniagaan kami supaya kami dapat meningkatkan tahap komunikasi kami dengan pelanggan. Yang kedua ialah terus menggunakan perkhidmatan kami. Pelanggan setelah mendapat layanan yang baik, ada di segelintir daripada mereka masih meneruskan perkhidmatan kami. Yang ketiga ialah menjual tambah nilai dengan cepat. Menjual tambah nilai ini amatlah menguntungkan kerana setiap pelanggan atau rakyat
menggunakan tambah nilai ini untuk tujuan mereka yang tersendiri. Seterusnya ialah pulangan yang lumayan kepada penjual, yaitu kepada kami. Kami amat menerima pulangan yang lumayan dengan menjual tambah nilai ini, karena kami tidak perlu menyediakan berbagai kemudahan seperti kedai untuk menjual tambah nilai ini. Kami hanya menggunakan media sosial yang lebih membantu berbanding dengan perkara lain. Yang terakhir adalah T, yaitu ancaman. Berlaku penipuan oleh pihak pelanggan. Hampir kesemua ahli kumpulan kami mengalami penipuan. Namun begitu, kami tidak mengendahkan perkara tersebut karena ini merupakan satu cabaran. Yang kedua ialah tiada pembeli yang ingin membeli secara online disebabkan oleh perasaan takut pada mereka. Mereka juga ragu-ragu dengan perkhidmatan yang kami tawarkan karena mereka tidak ingin ditipu. Sama juga seperti kami yang menjual tambah nilai tidak ingin ditipu oleh pihak pelanggan. Yang terakhir ialah harga yang ditawarkan adalah berbeza. Harga yang ditawarkan oleh kami adalah berbeza mengikut kawasan, seperti kawasan pedalaman dan juga luar bandar. Kami ada menyediakan bagi kawasan pendalaman, kami ada menyediakan tambah nilai yang nilai contohnya RM5.5% bagi kawasan luar bandar, dan juga pedalaman sebanyak RM5 akan ditambah menjadi RM1, yaitu tambah nilai yang RM5 akan menjadi RM6. Namun begitu, pada orang lain seperti Shopee, Lazada, dan juga bank yang menyediakan perkhidmatan ini, tambah nilai yang mereka jual adalah berbeza dengan kami. Mereka menjual dengan kadar harga yang asal, yaitu sebanyak RM5, RM10, dan berikutnya. Yang kedua ialah persaingan. Persaingan merupakan suatu perkara yang biasa dalam perniagaan. Kami dapat menyenaraikan beberapa persaingan antara perniagaan kami dengan yang lain. Yang pertama ialah persaingan dengan kedai yang menjual tambah nilai. Yang kedua ialah orang yang menjual tambah nilai secara online seperti kami. Yang ketiga ialah harga yang berbeza dengan yang dijual di kedai. Keempat ialah persaingan dengan bank, Shopee, dan Lazada yang turut menawarkan tambah nilai secara online. Yang keempat adalah cara promosi dengan orang yang berbeza. Persaingan-persaingan ini merupakan persaingan yang sengit dengan perniagaan kami. Untuk menjadikan bisnes kami dikenali ramai, kami telah membuat pengeposan iklan-iklan di media sosial. Masyarakat pada masa ini sangat terdedah dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Jadi, kami mengambil peluang ini untuk menjadikan ia sebagai platform untuk berhubung dengan pelanggan. Contohnya, kami telah mengepost iklan-iklan di kumpulan-kumpulan WhatsApp di kawasan kampung. Skop bagi pasaran kami tertumpu di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kami telah membahagikan pasaran mengikut tempat tinggal setiap ahli kumpulan. Contohnya di luar bandar, saya sendiri telah menjalankan perniagaan di kawasan Tanjung Manis dan kawasan kampung-kampung di sekitarnya. Di kawasan pedalaman terdapat 4 orang ahli kumpulan kami telah menjalankan perniagaan di kawasan pedalaman, iaitu Christopher Gary yang menjalankan perniagaan di Sungai Pasir, Kabong, Wong Singi di Teluk Bulat, Bintango, Agustin Sally di Kenawit,
dan 1 anak bensin di Wong Bar Julau, Sarike. Kami telah membuat harga berdasarkan standard harga bagi kawasan tersebut. Contohnya di kawasan pedalaman, kami meletakkan komisen sebanyak RM1. Bagi kawasan luar bandar pula, komisen yang diambil ialah RM50 dan tambahan 50 lagi bagi 10 nilai yang ditambah pada berikutnya. Operasi perniagaan kami bermula pada jam 7 pagi sehingga 11 malam. Setiap ahli kumpulan kami akan berhubung menggunakan aplikasi WhatsApp dengan ejen kami, iaitu Nurul Ashikin binti Saidul. Terdapat 2 kaedah yang kami terima untuk pembayaran. Yang pertama, secara tunai. Yang kedua, pembayaran secara atas talian melalui online banking. Kami juga menyediakan tambahan nilai prabayar dalam 2 bentuk, iaitu dalam bentuk nombor PIN ataupun secara terus. Jika pelanggan membeli dalam bentuk nombor PIN, pelanggan akan mendapatkan nombor PIN tersebut selepas pelanggan menghantar bukti-bukti pembayaran kepada kami sekiranya pelanggan membeli secara atas talian. Jika pelanggan ingin tambah nilai prabayar dalam bentuk terus, pelanggan perlu memberikan nombor telefon mereka dan mereka perlu menghantar bukti pembelian mereka sekiranya mereka membuat pembayaran secara atas talian. Pada part viability ini, kami berpandangan bahawa produk yang kami pasarkan atau iklankan ini iaitu tambah nilai prabayar berpotensi untuk berdaya maju dari segi kewangan dan operasi. Hal ini demikian kerana produk ini sentiasa mendapat permintaan ramai daripada pelanggan, stok sentiasa kehabisan dan laku, dan pemulangan untung yang agak memuaskan. Di sini saya dapat simpulkan bahawa pemulangan untung bagi kedua pihak iaitu ejen dan dropshipper agak memuaskan, di mana untung bagi ejen adalah 50% daripada harga sebenar, manakala untung bagi dropshipper adalah RM1 daripada harga sebenar. Sekian itu saja daripada saya, Christopher Gary. Sekian, terima kasih. BMC pula untuk customer segments adalah golongan muda yang masih belajar, golongan dewasa yang bekerja, serta mereka yang berumur 10 hingga 50 tahun dan mereka yang berada di kawasan luar bandar dan pedalaman. Untuk customer relationships pula, kami menggunakan kaedah follow up, feedbacks dan tips. Manakala untuk channel pula, kami telah menggunakan FB page, IG story, WhatsApp story, FB ads dan IG page. Value propositions pula iaitu menjimatkan masa, lebih cepat dan mudah, dan harga yang berpatutan. Key activities pula yang telah kami gunakan adalah FB ads, FB page posting dan IG posting. Serta key resource yang telah kami gunakan adalah FB account dan IG account. Untuk key partners adalah vendor dan reseller. Manakala revenue streams adalah kami menggunakan kaedah cash dan retail profits. Untuk bahagian cost structure pula adalah kami telah menggunakan data plan, Wi-Fi, service charge, modem, postpaid ataupun prepaid dan transportation.